dan juga bahagian hormon. Actually endokrinologi itu adalah bahagian hormon, tapi dia lebih kepada macam diabetes, thyroid dan juga hormonal imbalance lah, mana-mana yang ada gangguan hormon tu, itu bidang saya jugalah. Okey. So maknanya di MSU ni doktor berapa tahun dah dengan di MSU ataupun sebelum ni? Saya join MSU baru bulan 1 tahun ni. Okey. Sebelum ni saya ialah seorang pensyarah dan juga doktor di UiTM Sungai Buloh kampus. Oh. Okay. Saya berkhidmat dengan UiTM Sungai Buloh kampus di Medical Faculty lebih 16 tahun lah sebelum saya join MSU. Baik. Apakah contoh-contoh yang mungkin rawatan-rawatan yang doktor tawarkan kepada pesakit-pesakit ataupun kepada orang luar sana lah? Saya pakar pada bahagian diabetes lah, ya. Diabetes. Diabetologist lah, ya. Dan juga masalah hormon-hormon yang lain seperti thyroid disorders, ya, masalah tulang rapuh, osteoporosis, ya, orang tua. Dan juga ataupun orang yang menghadapi masalah post menopause, kan, ada hormonal imbalance dan juga masalah-masalah kelenjar. Sebenarnya endokrinologi ni adalah masalah kelenjar lah, kelenjar dalam badan kita ni. Sel. Kelenjar, ada 9 kelenjar penting dalam kita punya badan ni, yang itu semua saya jagalah. Jadi saya harap para pendengar ataupun yang join kita pada malam ni, kalau pergi ke MSU Medical Center, mungkin ada yang berkaitan dengan apa yang doktor cakap ni, bolehlah bertemu dengan Dr. Rohaya untuk mendapatkan rawatan ataupun konsultasi lah dengan doktor. Jadi doktor, malam ni topik kita ni memang topik yang terkini lah, ya, berkaitan dengan COVID-19 dan juga vaksinasi, ya. So mungkin semua dah maklum tentang hari ni saja pun dah ada lebih daripada 6,800 kes, kita ingat lagi masa MCO 1.0, kes sehari dalam 200 lebih 300 pun kita dah panik dah, kita dah panik dah. Tapi hari ni dah cecah ke 9,000 kalau tak silap saya hari tu, ya, yang paling tinggi, ya, betul doktor. Jadi boleh tak doktor mungkin bagi orang kata apa, pemahaman secara asas, mungkin nak faham apakah COVID-19 ini, penyakit COVID-19 ini. Silakan doktor. Saya share saya punya slide dulu, ya. Boleh, sila. Ada slide, ya. Mungkin doktor boleh teruskanlah dengan doktor punya topik hari ini. Okey, saya punya presentation malam ni lebih kepada vaksin COVID-19 lah, sebab ni adalah isu yang hangat sekarang orang bercakap, kan. Okey, secara amnya COVID-19, virus COVID-19 ni kita mula-mula dengar ataupun kita mula-mula dapat kes dekat Malaysia lah dalam tahun 2020, dalam bulan 3 tak silap saya. Masa tu kita mula dapat kes COVID-19 ni, dan dia berterusan sampai sekarang, dan kita semua maklum lah dia punya kes pun makin bertambah, dan sekarang pun dah dekat 10,000, kan, ada pernah dapat 9,800 tak silap saya paling tinggi hari tu. Ya, betul. So isu mengenai COVID-19 ni memang banyaklah dari segi management dia, cara kita nak mengubati pasien COVID-19 ni, dan juga sekarang ni isu vaksin. Okey, so izinkan saya akan lebih fokus kepada vaksin lah. Okey, apakah yang kita perlu tahu tentang vaksin COVID-19 ni? Okey, suara saya clear ke?
Clear doktor, clear. Clear doktor. Alright. Okay, bagi saya introduce mengenai statistik jangkitan COVID-19 dekat dalam dunia dan juga Malaysia ni. So sampai sekarang ni ada lebih daripada 170 juta individu di seluruh dunia dengan 3.5 juta kematian disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni sahaja. Banyak tu ya. Dekat Malaysia sahaja sampai semalam lebih daripada 560,000 kes yang telah direport, okay, dan kematian yang sudah menghampiri 2,800 orang. Ini bukan sahaja memberi impak kepada kita punya sektor kesihatan, namun turut melumpuhkan sektor ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Dan pada hari ini kita telah mula dengan MCO 3.0, okay, dan sekian maklum kita tahu yang sektor kesihatan kita pun dah tak boleh nak tampung lebih daripada yang sepatutnya. Katil-katil pun banyak yang penuh, hospital pun banyak yang penuh. Jadi saya rasa mungkin itu disebabkan menyebabkan kerajaan kita terpaksa juga membuat MCO 3.0 ni ya. Okay, salah satu cara untuk kita mengelakkan ataupun mencegah jangkitan ni adalah melalui imunisasi. Okay. Dan kita punya target adalah kita nak dapatkan herd immunity ataupun nama lain dari immunity kelompok. Sekurang-kurangnya dalam 80%, 70-80% daripada kita punya populasi mendapat vaksin ni dan ia boleh menurunkan kadar morbidity dan mortality akibat jangkitan COVID juga jika seorang itu menerima vaksin. Okey. Vaksin ni adalah satu produk yang dihasilkan daripada sebahagian ataupun keseluruhan struktur virus bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan, ataupun kita guna protein subunit daripada sesuatu virus itu. Ya, selalunya kita bagi vaksin ni adalah untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan, okay? Immune system badan kita sendiri untuk membentuk immunity terhadap jangkitan penyakit yang khusus pada vaksin yang diberi. Okey, jenis-jenis vaksin yang ada. Kalau kat Malaysia ni memang kita ada program imunisasi kebangsaan daripada kita baby lagi kan, kita dah dapat vaksin juga. Okey, seperti BCG, rubella, measles, okay, polio, influenza dan banyak lagi lah. Jadi jenis-jenis vaksin tu dia bergantung kepada dia punya struktur yang penting tu ya, macam live attenuated vaccine, so maksudnya dia menggunakan virus yang hidup, okay, iaitu untuk BCG, rubella, measles and yellow fever. Okay, dan juga contoh-contoh yang lain lah ya. Jadi yang sekarang ni yang kita ada vaksin COVID-19 yang tengah dibangunkan dan juga yang telah dilulus sampai fasa 3 vaksin untuk digunakan untuk manusia. Ada beberapa vaksin iaitu yang ada di Malaysia sekarang ni adalah Pfizer, BioNTech, AstraZeneca dan juga Sinovac yang telah digunakan di Malaysia untuk rakyat Malaysia. Yang nucleic acid mRNA ni untuk Pfizer dan juga Moderna ni, dia adalah kaedah baru sebenarnya untuk bukanlah baru sangat sebenarnya, benda ni dia punya kaedah tu dah dibangunkan dah beberapa lama tahun, tapi mereka baru menggunakannya sekarang sebab kita perlukan penghasilan vaksin dengan cepat. Jadi guna kaedah yang mRNA ni boleh dapat buat vaksin tu dengan lebih cepat compared to yang cara yang lama. Okay, alright. So kita punya FDA dah set, WHO pun dah set. Untuk kita kata satu vaksin tu bagus ya, adalah bila vaksin itu dapat protect diri kita lebih daripada 50%. Sekurang-kurangnya. Okay, sekurang-kurangnya lebih daripada 50%. Okay, jadi kalau kita tengok beberapa contoh vaksin yang ada sekarang yang sedang yang masih dalam fasa 3 dan juga yang sudah complete fasa 3. Sebagai contoh Pfizer BioNTech, dia adalah jenis vaksin mRNA.
Okey, dan dos yang diperlukan adalah 2, okey. Keberkesanannya sampai ke 95%, okey. Dan juga AstraZeneca dan juga Sinovac. AstraZeneca adalah jenis vaksin adenovirus. Lepas ni saya akan terangkan secara detail lah apa maksud jenis vaksin mRNA, apa jenis maksud endovirus, virus lenyap aktif. Lepas ni saya cuba terangkan satu persatu, okey. Keberkesanan yang AstraZeneca ni sehingga 90%, 62 hingga 90%, dan Sinovac lebih daripada 50%. Okay. So tadi saya dah katakan WHO dan FDA telah tetapkan kalau satu-satu vaksin tu boleh mencapai dia punya efisiensi, keberkesanan lebih daripada 50% dan dia boleh digunakan lah untuk disuntik kepada manusia. Ya. Okay, so kalau kita di Malaysia ni lebih familiar lah, okay, lebih familiar dengan Pfizer, BioNTech, okay, Oxford, AstraZeneca dan juga Sinovac. Okay, ketiga-tiga vaksin ni memerlukan 2 dos. Dia ada juga vaksin yang perlukan 1 dos sahaja iaitu Johnson & Johnson, ya, tapi dia punya vaksin tu tak sampai ke Malaysia lagi lah, itu di US. Okay, dia hanya memerlukan 1 dos sahaja. Okay. Alright. So banyak persoalan yang orang kata kenapa, macam mana vaksin ni boleh dapat dengan cepat. Betul ke kajian vaksin Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac ni semua dah menerima kelulusan untuk digunakan. Maksudnya test, maksudnya bagi dekat manusia lah. Ya. Jawapannya ya, okay. Vaksin keluaran Pfizer, BioNTech, AstraZeneca dan Sinovac sehingga kini sampai saat ini memang telah lulus fasa ketiga kajian. Okay, dia telah diluluskan untuk kegunaan kecemasan oleh FDA di US, Eropah dan negara lain termasuk Malaysia. Dan di Malaysia, ketiga-tiga vaksin ini telah pun memang berdaftar dengan pihak bahagian regulatory pharmacy negara MPRA. So bagaimana, macam saya cakap tadi, orang selalu bertanya macam mana vaksin COVID-19 ni terhasil dengan cepat, sebab kalau kita bandingkan dengan vaksin-vaksin yang sebelum ni dia ambil masa yang lama. Okay. Kajian tentang coronavirus dan vaksin mRNA ini telah dimulakan sejak dekad yang lalu. Coronavirus ni adalah satu virus yang menyebabkan simptom-simptom seperti kita mengalami sesama, demam, batuk, sakit tekak, seperti influenza, okay, seperti flu, okay. Jadi simptomnya lebih kurang sama. Cuma COVID-19 ni dia punya simptom dia tu boleh berlarutan dan jadi lebih teruk mengikut kategori. Selalunya kalau orang yang asymptomatic tu dia selalu dalam kategori 1 dan 2, dia tak ada simptom apa-apa. Tapi dia boleh progress kepada kategori 3, 4 dan 5. Bila kategori 4 tu dia dah perlukan, dia dah mengalami hypoxia. Okay, oksigen dalam badan dia pun dah turun, okay, paru-paru dia tak boleh nak dapatkan oksigen dengan cukup. So pada ketika itu dia memerlukan bantuan oksigen. Dan kalau kita buat chest x-ray dia pun memang agak teruk jugalah bukan dalam paru-paru dia. Yang kategori 4 dan 5 ni dia boleh juga kalau orang tu dia punya oksigen dia memang dah tak cukup walaupun kita bagi high flow nasal cannula oksigen. Jadi kita terpaksa tidurkan dia dan kita intubate dia lah dengan bantuan ventilator. Okay. So vaksin mRNA ni dihasilkan pada tahun 2003 masa wabak pertama SARS-CoV-1 tahun 2003. SARS, okay, SARS. Kalau kita ingat dulu-dululah, okay. Namun vaksin tu tak dipasarkan sebab SARS ni kita dapat kawal wabak dia tu dengan cepat. Jadi dia tak merebak ke seluruh ke banyak negara ke seluruh dunia. Jadi vaksin yang mRNA yang untuk SARS ni tak dipasarkan lah. Tapi teknologi untuk hasilkan vaksin mRNA itu telah ada pada ketika itu. Okay? So selalunya untuk hasilkan vaksin mRNA ni bila kita dah dapat jujukan genetik virus tu, ni para saintis China lah yang telah kongsi maklumat dia dengan seluruh dunia. So proses yang melibatkan peruntukan, birokrasi dan pendaftaran untuk percepatkan ni semua ni digunakan sebabkan faktor kecemasan. Jadi sebab itu vaksin COVID-19 ni boleh terhasil dengan cepat. Okay. And then mudah untuk mendapat sukarelawan, maksudnya untuk kita
hasilkan satu vaksin dan digunakan untuk populasi itu, kita perlu melalui beberapa peringkat kan, fasa 1, 2 dan 3. Jadi dalam fasa 1, 2, 3 ni dia ada peringkat yang kita memerlukan volunteer, okey, sukarelawan untuk kita test apa ni vaksin ni dan juga kita nak tengok keberkesanannya, ya. Okey, alright. So mRNA ni sebab orang baru dengar kan macam mRNA kan, jadi sebenarnya mRNA ni adalah dalam dia tu, dia punya active ingredient dia tu adalah nucleoside modified mRNA encoding the virus spike. So maksudnya dia punya mRNA tu adalah coding kepada virus COVID-19 tu, dan yang itu yang sebenarnya yang disuntik masuk ke dalam badan kita supaya badan kita dapat detect mRNA tu. Okay. So vaksin ni dia tak ada mempunyai pengawet, telur, latex ataupun sel haiwan seperti babi atau lembu seperti yang diwawarkan sebelum ni. Okay, sel janin ataupun aluminium, formaldehyde tak ada. Okay, dia tak, dan juga vaksin ni dia tak mengandungi virus untuk menghasilkan imuniti. Kita bukan inject virus kepada dalam badan kita. Okay, kita hanya cucuk dalam tu ada mRNA sahaja. Okay, lepas ni saya explain ya. Jadi isu dia adalah selepas itu bila dikatakan ada macam-macam dalam tu yang haram lah apa kan. Jadi banyak fatwa dan juga bukan sahaja di Malaysia dan juga di negara-negara lain, okey, juga mengeluarkan fatwa yang mengatakan penggunaan vaksin ni dalam kalangan umat Islam. Kalau di Malaysia lah kita punya menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pun telah mengeluarkan kenyataan ya, mengatakan yang mengikut institusi fatwa dunia hukumnya adalah harus dan juga wajib diambil pada ketika kita mengalami wabak ya. Jadi selamat dan juga bukan haram lah ya. Okey, so macam mana vaksin COVID-19 mRNA ni dia bertindak? Okey, dia macam ni. Okey, dia ada 3, tadi saya dah sebutkan dia ada 3 yang dia ada banyak cara untuk kita hasilkan vaksin, tapi yang 3 ni adalah yang ada di sekarang di Malaysia lah, iaitu Sinovac, Pfizer dan juga AstraZeneca. So yang nombor 3 tu, mRNA tu adalah yang Pfizer punya tu. So apa yang kita suntik tu adalah the mRNA. Okay, dia macam coding lah. Okay, tapi bukannya chip tau. Okay, dia coding. So bila kita inject kepada dalam badan manusia, so coding untuk spike protein tu adalah menyerupai yang virus COVID-19 tu punya. Okay, supaya badan kita akan dapat signal yang mengatakan ada spike protein COVID-19 ni dan mula bertindak. Okay, mula respons dan menghasilkan antibody kepada virus COVID-19 ni. Okay, so badan kita akan hasilkan banyaklah spike protein ni dan juga akan boost kita punya immune system untuk hasilkan antibody terhadap COVID-19 virus ni. Okay, itu kalau yang mRNA. Kalau yang viral factor ni adalah macam AstraZeneca. Okay, AstraZeneca punya vaksin dia gunakan viral factor, di mana dia punya spike protein tu dia attachkan dengan virus adeno, okay, adenovirus yang saya sebut tadi tu. Tapi adenovirus ni dia tak aktif, okay, dia tak aktif, dia hanya dia akan digabungkan sahaja, tapi adenovirus tidak aktif. So, sebagai pembawa sahaja. Okay, adenovirus sebagai pembawa sahaja dan dibawa spike protein tu dan kita inject ke dalam badan kita. Dia punya fungsi dia adalah sama supaya badan kita dapat detect yang spike protein ni dalam badan dan akan stimulate kita punya immune system supaya hasilkan antibody terhadap virus COVID-19 ni. Okay, so yang nombor 1 tu iaitu berdasarkan protein base. So protein base ni dia memang vaksin tu dia ada dalam vaksin tu adalah protein, spike protein tu sendiri. Dan bila kita inject, so badan kita pun akan respons, immune system kita akan respon dan menghasilkan antibody juga. Okey, so takat mana kita punya keberkesanan vaksin ni? Saya nak share graf yang data yang kita ada daripada UK, okey. Yang ini agak baru juga sebab mereka membuat kajian ni secara observation
Dan daripada bulan 12 sampai bulan 4, mereka solid 4 bulan tu, mereka bagi vaksin kepada seberapa ramai rakyat mereka yang boleh. Saya rasa lebih kurang dalam dah 50%, setakat tu dah 50% mereka dapat cover. Tapi mereka target hanya 1 dos. Okay, dia bagi banyak dekat semua rakyat dia 1 dos. Jadi kita dapat tengok daripada graf ni how effective the vaccine, okay, berapa efektif vaksin tu. Jadi kita dapat tengok kalau kita bagi placebo tu adalah bukan vaksin lah, maksudnya yang lain, okay, berbanding dengan yang vaksin. Jadi kita tengok graf tu, vaksin yang biru yang bawah tu ya. So bila seseorang tu menerima vaksin walaupun 1 dos, okay, dia dapat mengurangkan insidence COVID-19, okay, dia mengurangkan maksudnya orang yang mendapat COVID-19 tu bilangannya sangat berkurang selepas itu, memang menurun. Okay, yang ini adalah data daripada UK, dia agak yang baru jugalah. So kita dapat tengok dari orang di UK, mereka start daripada bulan Disember sampai April. Dan kita dapat tengok daripada graf ni, mereka buat lockdown, okay, daripada bulan 12, okay, tahun 2020 dan sampai April tu. Tapi during that period of the lockdown tu, mereka bagi vaksin secara meluas, okay, secepat yang mungkin secara meluas. Jadi kita dapat tengok daripada graf ni, okay, dia punya kadar hospital admission, patient yang masuk ke hospital, patient cases, COVID-19 cases, dan juga yang meninggal, yang mati, turun sangat mendadak kalau you dapat tengok daripada graf ni, okay. Sampai pada ketika mereka dapat 1 dos, kalau kita tengok ini, kalau kita tak bagi vaksin, cuba bayangkan yang symptomatic disease yang dot tu, dia banyak, okay, banyak orang yang dapat COVID-19, hospitalization pun banyak, okay, yang warna biru tu, death pun banyak. Tapi pada ketika mereka menerima 1 dos, sama ada Pfizer ataupun AstraZeneca, 1 dos, walaupun 1 dos, okay, vaccinated yang kuning bawah tu, dia dapat menurunkan sebanyak 55 hingga 70% tau daripada bilangan orang yang mendapat COVID-19 tu, dan hospitalization pun dia reduce about 75 ke 85%. Banyak, itu baru 1 dos. Okay? Dan bilangan kematian juga berkurang 75 ke 80%. Okay? Jadi yang ini yang kita mahukanlah sebenarnya kalau kita dapat buat dekat Malaysia ni, okay, vaksinasi yang secara meluas, okay, kalau untuk kita dapat untuk herd immunity. Ini baru data ini baru first dose. Okay, kalau yang kita tengok data yang second dose, saya tak ada yang data yang graf yang second dose sebab mereka masih lagi dalam pemantauan. Tapi daripada peringkat awal tu pun dah dapat tengok dah dia punya graf tu, dia punya bar tu, dot ni, yang vaccinated tu tinggal 1. Okay, tinggal 1 line sahaja selepas mereka dapat second dose. So memang dia menurunkan kadar kes untuk dapat COVID-19 tu memang sangat berkesan lah. Okay, alright. Okay, berapa lama, orang tanya, berapa lama vaksin ni berkesan doktor? Cakap, okay, kita masih lagi dalam pemantauan dan pemerhatian kerana vaksin ni masih baru. So pada ketika ini kita kata okay, kita perlu mengambil 2 dos vaksin. Tapi untuk pada masa akan datang kemungkinan besar kita perlukan booster dose untuk kita boostkan kita punya immune system supaya dapat hasilkan lagi antibody, sebab kita masih lagi dalam pemantauan. Kita dapat nak kata sama ada perlu ataupun tidak kita ambil untuk booster dose selepas ini. Okay. So ada orang tanya juga, adakah vaksin ni boleh mengelakkan penyebaran virus? Ya dan juga tidak, sebabnya masih lagi dalam pemantauan. Tapi daripada graf tadi yang kita tengok tadi, okay, ini kita cerita dekat Malaysia lah. Tapi kalau kita tengok negara-negara lain yang dah banyak populasi rakyatnya yang menerima vaksin, sebagai contoh di US, di UK dan juga di Israel. Okay, data yang mereka ada ni memang menunjukkan dia punya keberkesanan vaksin tu memang sangat bagus, yang menurunkan kes COVID-19 tu sangat mendadak. Okay, tapi untuk kita tengok
kesan vaksin tu dalam jangka masa panjang, kita perlukan lebih masa, okay, untuk dalam untuk kita kata sama ada kita perlukan booster ataupun tidak. So vaksin ni tujuan dia adalah untuk mencegah penyakit COVID-19. Okay. Vaksin ni saya kata tadi rangsang. Mohon host tolong mute kan. Okey. Maaf doktor. Silakan. Vaksin ni merangsang sistem imun, pertahanan semula jadi badan untuk menghasilkan antibodi dan sel darah putih yang bertindak melawan virus untuk melindungi anda daripada COVID-19. Jadi tujuan dia adalah untuk mencegah penyakit. Mengubati penyakit COVID ni, ubat dia lain. Tapi kita tujuan itu sekarang ni kita nak elakkan kita daripada dapat penyakit COVID-19 ni. Okay. Kalau orang tanya apa contraindication apa yang menyebabkan kita tak boleh ambil vaksin ni. Okey, kalau seseorang tu ada sejarah alahan yang teruk dipanggil anaphylaxis. Okey, memang kita tak bagilah vaksin tu ya. Ataupun ada sejarah alahan kepada kandungan vaksin terutama polyethylene glycol. So dalam Pfizer, dalam vaksin yang Pfizer tu ada PEG ni. Jadi kalau orang yang ada allergic kepada alahan kepada polyethylene glycol ni, jadi kena kita akan bagi vaksin yang lain lah. Okay, bukan Pfizer. Okay. So polyethylene glycol ni kalau nak tahu dia adalah selalu satu lipid dan lipid tu lemak. Actually digunakan untuk buat vaksin ni. Okay. So actually PEG ni banyak sebenarnya digunakan secara meluas dalam kosmetik, banyak bahan pencuci ataupun tisu basah bayi dan banyak lagi lah. Tapi alahan ataupun alergi kepada polyethylene glycol ni actually jarang-jarang berlaku. Okay. Kalau kita tengok ubat-ubat yang kadang-kadang ada orang juga yang ambil ubatan kan. So ada juga yang mengandungi PEG. Okay. Jadi kita kena tengoklah yang mana yang siapa yang ada alergi tu dan kita kita nasihatkan jangan ambil dululah. Tapi contraindication yang besarnya adalah memang kalau ada history, ada sejarah anaphylaxis. Okay. So dekat Malaysia, dekat US sehingga 25 Mei baru ni 25 Mei seramai 130 juta rakyat dia telah menerima 2 dos vaksin COVID-19. Dan daripada 130 juta ni kurang daripada 0.2% yang dilaporkan ada mengalami kesan sampingan setelah menerima vaksin, which is sangat rendah lah, sangat rendah. Okay, daripada 130 juta. Okay. Majoriti kesan sampingan yang dilaporkan tu adalah ringan dan selalunya boleh sembuh dalam masa beberapa hari dengan ataupun tanpa rawatan. Selalunya dia ambil Panadol, okay, selepas 1-2 hari dia dah okay. Okay. So kesan sampingan yang boleh kita dapat, kalau kesan setempat tu, tempat yang injection tu, kita akan rasa sakit, bengkak ataupun kemerahan lah dekat tempat suntikan tu. Okay. Kalau kesan sistemik ni macam kita akan rasa badan kita macam demam, okay, kadang-kadang rasa menggeletar, menggigil, rasa seram sejuk macam tu, ataupun kita rasa badan kita letih sangat, ya. Okay, sakit kepala, pening, sakit otot dan sakit sendi tu, itu sebenarnya adalah respons daripada badan kita terhadap vaksin yang kita bagi tu. Maksudnya kita punya immune system tu dia respons, maksudnya dia jalan lah untuk hasilkan antibody tu sebab kita ada kesan sampingan macam ni ya. Selalunya lepas 1-2 hari dia akan hilang lah, kita akan rasa okey balik. Tapi kalau dia berlanjutan, sila dah berjumpa doktor, dah dapatkan nasihat doktor lah. Okay. Jadi kesan sampingan serius tu adalah yang anaphylaxis saya sebutkan tadilah. Kalau seseorang itu mengalami anaphylaxis, anaphylaxis ni sebenarnya kalau kita mengalami alahan yang teruk sampaikan kita susah nafas, okay, dan menyebabkan kadar oksigen dalam badan kita turun sehingga kadang-kadang kita memerlukan ventilation, maksudnya perlu masukkan tiub dan perlu bantuan ventilator. Itu kes anaphylaxis, maksudnya dia menyebabkan bengkak di sini dan juga saluran pernafasan kita bengkak sampai kita tak boleh nak bernafas. Itu anaphylaxis. Okay. So daripada laporan yang kita dapat daripada dos pertama vaksin Pfizer ni, daripada 1.8 juta dos pertama vaksin diberikan,
kejadian vaksin anaphylaxis ni ada 21 kes. Daripada 1.8 juta hanya 21 kes sahaja. Okay, so selalunya anaphylaxis ni dia berlaku cepat. Okay, dalam 15 minit yang pertama tu, lepas kita bagi vaksin tu, selalunya orang tu kalau dia memang mengalami alahan yang teruk, memang dia akan respon dan dia akan mengalami anaphylaxis ni. Okay. Alright, so kesan sampingan serius ni, okay, selalu sebab tu kalau kita tengok di pusat PPV pusat pemberian vaksin, ada bahagian yang kita khaskan untuk pemerhatian, okay, oleh petugas kesihatan selama 15 ke 30 minit mengikut risiko masing-masing lah, okay, selepas suntikan itu. Jadi bila kita bagi vaksin kat seseorang itu, kita akan pantau, okay, jangan risau sebabnya memang ada medical standby dekat situ kalau apa-apa hal jadi, okay. Jadi tak perlu risaulah part yang itu. Okay. Alright. So kesan sampingan yang lain macam saya cakap tadi akan rasa macam seram sejuk. Okay. Kita rasa macam menggigil-gigil badan kita ya. Kita rasa pening, rasa macam nak pingsan ya. Okay. Macam masa orang kata berpusing-pusing lah, macam gidi macam tu. Okay. Dan juga kadang-kadang ada rasa mual ataupun muntah lah. Jadinya kalau orang tu ada mengalami simptom-simptom seperti sesak nafas, tiba-tiba lepas vaksin tu dia berbunyi macam orang berdengkur kan, kita panggil stridor, ataupun dia mengalami kebengkakan dekat kulit dan juga dekat dia punya larynx. So itu selalunya kita tak cadangkanlah mereka untuk mengambil vaksin yang dos kedua. Selepas dia mengambil vaksin yang dos pertama tu dia mengalami kesan sampingan macam tu, jadi kita tak galakkanlah, kita tak bagi dia ambil vaksin yang dos kedua. Tapi kalau bagi mereka yang mengalami kesan sampingan vaksin yang mild sahaja, yang biasa sahaja, macam rasa seram sejuk, demam macam tu dan sakit kat tempat cucuk tu, usually kita akan advise mereka memang kita kata proceed untuk ambil dos kedua. Itu tak ada masalah sangat lah. Okay? Alright. So ada orang kata perlu ke ambil Panadol ke doktor ataupun ubat tahan sakit ke sebelum ambil vaksin. Okay, usually kita nasihatkan rakyat supaya kalau nak ambil pun ubat tahan sakit dan ubat demam tu, ambil selepas. Okay, selepas ambil vaksin. Sebabnya secara teorinya dia macam bila kita ambil ubat tahan sakit ataupun ubat demam, ubat Panadol ni kan, sebelum kita vaksin dia akan mengaburi, okay, mask the response effect, penghasilan antibody oleh vaksin, dan juga kita tak dapat tengok dia punya keberkesanannya, the response terhadap badan kita itulah. Okay, alright. So selalunya kita galakkan ambil selepas suntikan ya. Okay. So ada orang tanya juga, bolehkah saya mandu atau mengendalikan mesin ke, boleh pergi bekerja ke? Boleh. Tak ada masalah. Okay, vaksin ni dia tak bagi kesan kepada kita punya keupayaan kita untuk bekerja, untuk mandu dan mengendalikan mesin. Andai kata, lainlah kalau macam dia rasa macam pening ke apa ke, tak boleh nak ni, dan mungkin dia hari tu dia perlu rehat lah. Tapi selepas 1-2 hari selalunya dia akan okey. Okay? Alright. So kalau masalah macam tu jadi kita nasihatkan daripada supaya mereka elakkan daripada memandu ataupun mengendalikan apa-apa mesin lah, supaya dia tak mengalami apa-apa kemalangan ya. Okay. So vaksin ni adalah selamat. Okay, majoriti kesan sampingan dia ringan sahaja, okay, dan bersifat sementara. Okay, dan dia boleh sembuh, okay, kesan sampingan ni dalam masa beberapa hari. Okay, kadang-kadang tak perlu apa-apa rawatan pun dia boleh pulih sendiri. Okay, alright. So kita punya kerajaan kita, negara Malaysia ni, dia ada sebelum ni memang dia dah ada target populasi ataupun dia punya strategi lah untuk kita bagi imunisasi ni under Pelan Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Jadi pada hujung bulan 2 hari itu telah bermula vaksinasi untuk barisan hadapan, untuk frontliners, okay. Dan sekarang kita dah masuk fasa kedua, iaitu untuk kumpulan yang berisiko tinggi, okay. Dan ketiga nanti kumpulan dewasa. Kita target untuk bagi kepada kumpulan yang berisiko ataupun orang yang mengalami masalah-masalah medikal yang macam ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung ya, kita bagi prioriti lah kepada mereka yang mempunyai comorbidity ni dulu ya. Okey. So sasaran kita okey
nak dapatkan imuniti kelompok, ya, herd immunity ni, itu yang paling penting lah. Okay. Jadi bila sebelum ni bila Menteri kita Datuk Khairy Jamaluddin buka buka untuk booking untuk yang AstraZeneca tu, dan kita tengok ramai juga yang responsnya agak bagus. Jadi selepas ni dia akan dimasukkan juga ke dalam pelan imunisasi kebangsaan kita lah. Jadi tak perlulah nak berebut-rebut booking macam hari tu, ya. Alright. So pentingnya imunisasi ni sebab kita kos rawatan untuk COVID-19 ni dia lebih tinggi berbanding dengan kita beri vaksin dengan kita punya rakyat. Jadi bila kita dapat vaksin tu, walaupun selepas vaksin, kalaulah kita kena penyakit COVID-19 tu, dia punya simptom adalah mild. Kadang-kadang tak ada simptom langsung, kita tak ada yang teruk lah, COVID-19 yang teruk tak ada lah, okey, simptom yang teruk tu tak ada. Okey, tapi risiko untuk kita dapat tu masih ada. Okey, tu sebab selepas imunisasi, bila kita dapat vaksin tu, kita perlu juga memakai mask dan juga mengamalkan SOP. Okey, sebab kadang-kadang sebabkan kita ni dah vaksin, jadi kita tak ada simptom, jadi kita tak tahu, okey, tak ada simptom, kita tahu kadang-kadang kita ni jadi pembawa bawa balik rumah. Kalau ada orang tua kat rumah ke budak-budak kat rumah, ya, anak-anak semua, so kita akan pembawa bagi pula kat diorang. Okey, so hati-hatilah, jadi kita amalkan SOP lah, ya. Okey, so ada banyak yang bertanya lah, adakah saya ni layak kena vaksin, saya dah sakit ni, sakit ni, okey. Jadi ada beberapa, ini daripada kita punya Kementerian Kesihatan punya website lah, ya, saya ambil. So dia punya kategori yang kata layak untuk vaksin ni, okey, dia dah senaraikan kat situ. Pesakit yang ada asma, obesiti, penyakit buah pinggang, diabetes, hypertension semua. Okey, dan juga pesakit yang mempunyai penyakit autoimun, yang ambil steroids untuk kawal dia punya penyakit autoimun tu pun boleh ambil juga sebenarnya, ya. Alright. Dan juga pesakit yang mengambil ubat-ubat cair darah ke, ataupun penyakit transplant yang ada ambil ubat, ataupun ibu yang mengandung, yang menyusu, semua tu boleh ambil vaksin ni, sebab Pfizer telah mengeluarkan datanya juga, ia adalah selamat diberikan, untuk ibu mengandung, dan juga ibu yang menyusu. Jadi selamatlah, ni siapa yang tak boleh menerima vaksin? Nombor 1. Individu yang mempunyai sejarah atau alergi yang macam saya cakap tadi, anaphylaxis terhadap apa-apalah makanan ke, ubat ke, persekitaran ke, sehingga memerlukan rawatan hospital. Nombor 2, individu yang mengalami alahan alergi yang serius selepas dia terima dos yang pertama vaksin tu. So kita tak akan galakkan mereka untuk ambil vaksin yang nombor 2, dos yang kedua lah. Dan nombor 3, individu yang menjalani transplant atau pemindahan organ dalam masa 3 bulan sebelum divaksinasi. Nombor 4, individu yang menjalani rawatan kanser seperti kemoterapi, radioterapi dan imunoterapi. Nombor 5, individu yang mengidap penyakit HIV dengan sel darah putih, dia punya count dia bilangan dia adalah kurang daripada 200 sel per mil, so kita tak galakkan lah. Individu yang sedang demam disebabkan jangkitan virus atau bakteria, mungkin perlu tunggu dulu sampai you punya tu settle, lepas tu baru ambil vaksin lah, ya. Nombor 8, individu yang menerima rawatan antibody monoklonal ataupun plasma darah pun kita tunggu dulu. Individu yang menerima rawatan untuk COVID-19 dalam masa 3 bulan sebelum divaksinasi. So isu ni ada orang tanya, selepas kalau saya dah dapat COVID-19 ni, adakah saya perlu ambil vaksin lagi, doktor? Perlu, memang perlu. Sebabnya kita tak pasti yang antibody yang develop dekat dalam badan itu, selepas you mengalami penyakit COVID-19 tu, berapa banyak dan berapa lama dia boleh bertahan. So selalunya kita nasihatkan selepas 3 bulan, lepas 3 bulan pulih daripada penyakit COVID-19 ni, kita galakkan mereka untuk divaksinkan lah. Untuk boostkan dia punya immune system supaya menghasilkan antibody lebih banyak lagi untuk untuk mencegah daripada dapat lagi COVID-19. Yang last sekali, individu yang mempunyai sel darah platelet yang rendah. So dia mudah, orang kata bleeding lah, mudah pendarahan.
So macam mana kita bagi vaksin ni? Okay, dia adalah kita bagi intramuscular, iaitu kita cucuk dekat dalam muscle, intramuscular. So selalu kita bagi dekat bahu lah, okay. So itu yang tempat muscle kan. Okay, so kita cucuk dekat situ. Kita tak boleh bagi vaksin ni melalui salur darah, bawah kulit, okay, ataupun di tempat yang lain lah, dia mesti intravascular. So selepas dah dapat semua vaksin dah complete first dengan second dose, so akan keluar dalam MySejahtera kita tu kan, akan dah keluar digital cert. Okay, digital cert yang mengatakan yang kita dah complete 2 doses of vaccination. Kat situ ada tersenarai kita punya batch number, okay, vaksin apa yang kita dapat semua sekali ya. Alright. Okay. Pemantauan adverse effect ni ataupun adverse event following immunization ni, maksudnya kesan sampingan selepas vaksin ni diuruskan oleh bahagian pharmacovigilance. So kalau ada apa-apa masalah selepas vaksin tu, tuan-puan boleh report kat dalam, kalau dalam MySejahtera tu ada bahagian dekat vaksin punya tempat tu, nanti ada soalan kat situ lepas dah dapat vaksin tu, sama ada tuan-puan mengalami apa-apa kesan sampingan, boleh report dekat situ, okay, dalam MySejahtera tu, okay. Right. Okay, so sekarang saya nak pergi bahagian yang agak menarik jugalah. Okay, this is about fakta ataupun mitos, myth and facts, okay. So banyak saya pastilah tuan-puan yang dengar ni mesti pernah dapat forward daripada mana-mana grup yang ada mengenai berita-berita pasal vaksin itulah, inilah, okay, macam-macam. Okay, so ada beberapa tu kita discuss dekat sini lah. Okay, alright, mitos. Okay, yang nombor 1, ramai orang kata tak boleh percaya vaksin ni sebab dia dihasilkan dalam keadaan tergesa-gesa, so tak boleh, tak complete pun fasa 3. Dia cakap macam mana bahaya ni kalau dapat. Okay, ramai mula-mula dulu macam tu kita dengar kan. Alright, so macam saya cakap tadi, kita ada teknologi baru, okay, dipanggil teknologi messenger mRNA ni, okay, mRNA ni. So kaedah ni sebenarnya dah lama dah sebenarnya saintis kaji, okay, lebih lama lah, sejak 30 tahun dulu. Tapi digunakan semasa wabak SARS yang pertama tahun 2003 telah dibuat vaksin tu menggunakan kaedah messenger RNA ni. Tapi cuma kita tak dengar pasal vaksin SARS tu sebabnya wabak tu kita dapat kontrol dengan cepat. Jadi tak perlulah kita bagi vaksin dekat semua orang kan. So sebab itulah kita tak berapa dengar pasalnya vaksin yang berdasarkan messenger RNA ni. Okay. Tapi disebabkan COVID-19 ni, pandemik ni terlalu teruk, okay, menyebabkan seluruh dunia dan beratus-ratus juta orang yang terlibat dan berjuta juga yang mati. Okay. Sebab itu kita ambil peluang gunakan kaedah yang baru ini untuk hasilkan vaksin dengan cepat. Jadi tak perlu risau. Alright? Okay. Nombor 2, suntikan vaksin COVID ni buat saya terkena jangkitan. Dia suntik COVID-19 dalam badan saya. Okay? Sebenarnya yang kita suntik tu bukan virus ataupun penyakit apa ni, virus COVID-19 tu. Kalau macam Sinovac, okay, contoh ya, kalau Sinovac, okay, Sinovac tu adalah virus yang ternyah aktif. So maksudnya dia menggunakan virus COVID tu, tapi dia nyah aktifkan virus tu. So maksudnya virus tu dia tak aktif dah dan dia tak akan menyebabkan kita sakit. Okay, itu adalah Sinovac ni. Okay, so sebenarnya yang ternyah aktif ni sebenarnya dan ini lagi lama lah kaedah yang penghasilan vaksin yang Sinovac ni, kaedah dia dah lama. Sebelum ni yang banyak kita ambil vaksin yang baby-baby tu, ada juga yang guna kaedah yang sama. Jadi yang itu tak ada masalah. Dia bukannya bagi masukkan virus dalam badan kita supaya kita dapat penyakit, tak alright? Tak. Okay. So virus tu vaksin tu sebenarnya yang disuntik tu adalah untuk bagi badan kita ni, bila kita cucuk vaksin tu, so badan kita ni dia akan dapat detect yang ada spike protein of COVID ni, so dia akan respons supaya immune system kita akan respons terhadap spike protein tu supaya hasilkan banyak antibody supaya kita dapat protect diri kita jika kita dapat COVID-19, so kita dapat lawat
dengan virus COVID-19 tu, dia tak akan menyebabkan kita dapat penyakit COVID-19 ni dengan vaksin ni, tak Okay, alright. So sistem imuniti badan kita ni dia akan mengenal pasti yang spike protein daripada mRNA tu. Okay, jadi bila dia dah mengenal pasti spike mRNA ni, spike protein ni, so mRNA tu nanti dia akan terhapus. Okay, dia bukannya duduk kat situ kan, dia hanya untuk trigger kita punya immune system kita ni supaya hasilkan antibody. Okay, nombor 3. Dia kata saya ada penyakit kencing manis, darah tinggi, asma. Jadi kalau saya ambil vaksin tu, tubuh saya yang rendah immunity ni akan buatkan saya dijangkiti 19 jangkitan jadi tu. Okay, sebenarnya dia terbalik. Okay, terbalik. Sebab mRNA yang dalam vaksin ni dia hanya dia hanya akan boost kita punya immune system. So bukannya kita bagi keseluruhan, virus, bukan kita bagi virus tu masuk dalam badan macam cakap tadi lah. Ia hanya sebahagian, iaitu dia punya coding mRNA kepada yang menyerupai virus ni. Jadi antibody yang terhasil dalam badan kita ni sebenarnya dia lebih melindungi diri kita. Okay, dia bukan harmful to our body, Dia melindungi diri kita daripada penyakit COVID-19, daripada kita dapat jangkitan COVID-19 ni. Okay, nombor 4. Vaksin COVID ni akan menyebabkan saya punya swab test positif. Okay, tak. Tak Okay, so yang kita buat test tu, okay, yang kita swab tu kan, okay, that one is RTK antigen dan juga PCR. Okay, real time PCR. Okay, dan dia tak akan positif kalau lepas you ambil vaksin, you buat swab test tu dia tak akan positif. Okay, that one is antigen. Okay, bukan. Tapi kalau kita buat test RTK antibody, ya. Okay, RTK antibody ya. Maksudnya badan kita tu ada antibody lah terhadap COVID-19 tu. So maksudnya bagus lah sebenarnya, sebabnya kita tahu yang vaksin yang kita dapat tu, badan kita respons untuk hasilkan antibody tu. So that's why bila kita buat test RTK antibody tu dia akan positif. Tapi yang kita nak tengok sekarang ni, yang orang risau, kalau RTK antigen dan PCR, tidak. Okay, RTK antigen dan PCR tu digunakan untuk detect, untuk detect penyakit COVID-19 tu. Okay, dan dia tak akan positif lah kalau lepas kita ambil vaksin. Alright. Nombor 5, okay, kita akan dapat kesan sampingan teruk setelah disuntik vaksin. Okay, so okay, kalau kesan sampingan ni kalau kita tahu banyak, ubat-ubat yang kita ambil, okay, ubat kencing manis ke, darah tinggi ke, jantung ke, ubat asma ke apa ke, semua ubat-ubat ni memang ada kesan sampingan. Okay, tak terkecuali satu pun. Okay, semua ubat tu ada kesan sampingan, tak dinafikan. Okay, tapi bukan semua individu, bukan semua orang akan mengalami kesan sampingan ni. Okay, hanya individu yang tertentu, macam individu yang ada sejarah alahan sebelum ni atau yang jadi anaphylaxis tu, memang kita tak bagilah vaksin tu. Tapi kalau kesan sampingan yang biasa-biasa, yang very mild ya, macam sakit dekat tempat injection, bengkak semua tu, yang itu kesan sampingan yang sangat mild lah, yang sangat tak serius lah. Okay, so benda tu akan hilang lah 1-2 hari. Jadi kita selalunya kita akan proceed lah, okay, untuk bagi bagi vaksin ya. Okay, nombor 6, okay, macam saya cakap tadi, okay, ada orang tanya, saya dah pernah dapat pernah positif, saya punya swab pernah positif, pernah dapat jangkitan COVID, jadi saya tak perlu ambil vaksin lagi lah. Jawapannya tidak. Okay, kita punya, yang macam cakap tadi, kita walaupun kita dah dapat jangkitan COVID-19, memang kita ada antibody. Badan kita memang akan respons dengan jangkitan yang kita ada tu, memang akan hasilkan antibody betul. Okay, tu macam natural. Okay, secara natural kita akan hasilkan antibody. Tapi sampai hari ini, okay, kajian-kajian pakar dan para saintis masih belum dapat pastikan, okay, berapa lama sebenarnya antibody yang badan kita hasilkan daripada natural immunity ni dapat bertahan. Dapat duduk dalam badan kita, dapat bertahan untuk protect diri kita. That one nobody knows yet. Okay, so pakar-pakar pun masih lagi dalam kajian pemantauan, so mereka belum tahu lagi. Okay, so dan juga ada kes yang memang kita jumpa, okay, orang yang pesakit yang memang dah pulih daripada COVID-19 ni, pernah
okey, dijangkiti semula oleh virus COVID-19 ni, maksudnya dia reinfection. So maksudnya dia dah pernah kena jangkitan COVID-19 ni, lepas tu dah baik, lepas tu kena lagi sekali. So maksudnya kat situ kita boleh nampak, okey, dia punya antibody yang dia develop, badan dia develop daripada natural immunity tadi tu tak cukup, okey, tak cukup kuat, tak cukup strong untuk dia protect diri dia daripada dapat jangkitan lagi sekali. Okey, dia macam lebih kurang macam kita macam penyakit dengue lah, dengue fever, dengue. So macam maksudnya orang tu boleh dapat, bila dia dapat dengue tu maksudnya dia bukannya dia protect diri dia tu sampai bila-bila tak dapat dengue. So dia boleh juga dapat second dengue. Okay, so macam tu jugalah yang COVID-19 ni. Okay. Okay, nombor 7, saya sudah tak perlu pakai pelitup muka ataupun jaga SOP setelah mendapat suntikan vaksin. Okay, so sampai sekarang ni vaksin yang kita cucuk ni okay, kita tak tahu lagi okay, secara 100% sama ada kita ni boleh menjadi pembawa ataupun tidak, okey. Tapi sebabkan saya cakap tadi, bila kita dah vaksin, bila kita dah ada immunity terhadap vaksin, terhadap COVID-19 tu, kadang-kadang kita tak ada simptom, okey. Memang asymptomatic kita panggil ya, tak ada simptom. Jadi kita tak sedar kadang-kadang kita ni pembawa virus tu dan kita bawa pula bagi ke orang lain, okey, sebab kita tak sedar yang kita tu adalah pembawa virus tu, okey. Jadinya kajian yang sampai sekarang ni terhadap virus COVID-19 ni belum lagi penuh, okey, belum lagi secara keseluruhan. Sebab tu kita ambil langkah berjaga-jagalah. Okey, kita ikut SOP dan buat apa yang perlu, okey. Sebab untuk kita capai herd immunity tu 70-80% kita ni populasi ni akan ambil masa. Okey, sekarang pun baru dalam kalau kita ikut jumlah rakyat Malaysia yang dah dapat vaksin 2 dos kan, baru 2 juta. Rakyat kita ada 34 juta tak silap saya. Baru 2 juta. Sikit sangat. Okay. Jadi protect lah diri kita. Okay. Pakai, sekarang kita galakkan untuk double mask. Ya. Pakai face shield kalau perlu. Jangan pergi kat tempat yang sesak. Okay. Jangan berada di tempat yang tertutup. Yang ramai orang terlalu lama. Okay. Alright. Okay, so nombor 8, vaksin COVID-19 ni bertujuan untuk mengawal dan menjejak populasi. Yang ini saya rasa memang banyaklah orang akan dapat dalam WhatsApp group masing-masing kan, awal-awal gitu masukkan chip lah, ni kan untuk track lah. Okay, dia tak mempunyai microchip, okay, tak, okay, bukan, alright, dan dia tak menyimpan data manusia atau tak dapat menyimpan atau mengambil apa-apalah data peribadi sebenarnya. Bukan chip pun yang kita inject tu, bukan. Okay, that is mRNA, dia bukan chip, okay, untuk tracking, tak. Benda ni dia timbul bila Bill Gates, okay, dekat US, dia kata dia akan mengeluarkan sijil digital apabila divaksin. So sebenarnya Bill Gates ni dia merujuk kepada dia nak adakan satu platform lah di mana untuk mudahkan frontliners dan juga dia punya Ministry of Health tu, okey, kerajaan dia untuk mengenal pasti siapa yang dah vaksin, okey, mana-mana kaki tangan yang proses, mana-mana yang terlibat. So lebih untuk memudahkan sebenarnya, okey, data tu, tapi dia bukan microchip yang kita cucuk bagi dekat badan tu, bukan ya. Okey. Alright. 9, okey, vaksin COVID-19 ni dia merubah DNA saya. Jadi macam Incredible Hulk dalam tu tak. Okey, itu pun tak betul. Okey, so nama tu mRNA. Okey, mRNA coding tu bukan, dia tak akan kacau apa-apa langsung dengan kita punya DNA ni. So kerja dia, okey, mRNA ni, kerja dia untuk mengarahkan sel badan kita untuk menghasilkan protein yang spike tu, protein spike tu supaya dapat stimulate kita punya immune response supaya hasilkan antibody. Itu saja. Okey, itu saja kerja. Dia tak akan mengubahkan apa-apa DNA dalam badan kita. Okey, sebab dia tak akan sampai kat kita punya kita panggil nukleus. Badan kita, sebab DNA badan kita ni duduk dalam nukleus. So dia tak akan sampai kat situ. Jangan risau. Okey. So sel-sel badan kita pula selepas mRNA ni dia dah dah mengarahkan badan kita ni hasilkan spike protein tu,
So dengan sendirinya sel badan kita ni akan musnahkan this mRNA yang disuntik ni supaya dah diguna tu supaya badan kita lepas tu dia akan continue response and then hasilkan this antibody. Okay. Okay, nombor 10, vaksin COVID ni menjadikan manusia tak subur kerana ingin mengurangkan populasi. So adalah kalau siapa yang rajin Google semua kan adalah keluar macam-macam lah kat situ kan, kata Pfizer punya research ni kata COVID vaksin ni akan menyebabkan ketidaksuburan. Okay. Benda tu semua tak benar lah, tak benar. Okay, para saintis dan pakar-pakar dunia juga tak jumpa apa-apa bukti saintifik lah yang boleh kaitkan keadaan ini. Okay, tu semua bloggers lah selalunya dia menulis benda tu bukan berdasarkan fakta lah. Okay, alright. So tak betul tu ya. Okay. So sebelum kita habis, okay, sebelum saya habis saya punya talk malam ni, apakah yang perlu anda lakukan sekarang? Terima kasih kerana dengar saya punya talk malam ni. Saya berkongsi mengenai COVID-19 ni. Jadi saya rayulah kepada sesiapa yang belum daftar, okay, untuk penerimaan vaksin, sila daftar. Okay, vaksin ni selamat. Okay. Dan juga daripada apa yang saya terangkan malam ni, saya harap tuan-tuan perempuan dapat terangkan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan tentang kebaikan dan kepentingan vaksin ni, dan juga pentingnya kita untuk dapatkan herd immunity inilah. Okay, kalau tidak kita akan hidup macam ni lah. Okay, MCO, okay, kes naik terpaksa lockdown, sampai bila? Okay, sampai bila kita nak macam ni? So kita kena keluar daripada sini. Okay, vaksin ni adalah salah satu cara untuk kita mencegah, untuk cegah kita daripada dapat penyakit virus COVID-19 ni. Jadi tolonglah. Okay. So siapa yang ada ahli keluarga yang dah lanjut usia, okay, yang mempunyai penyakit berisiko, tolonglah daftarkan untuk mak ayah, okay, atuk nenek apa ke, tolong daftarkan mereka ya. Pastikan yang mereka tu dapat vaksin jugalah. Okay? Alright. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, insya-Allah saya boleh tolong jawab mana-mana yang mampu. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Dr. Rohaya di atas perkongsian itu tadi. Saya kira banyak terma-terma yang kita belajar ni dengan spike protein lah, mRNA lah, herd immunity. So this is a good problem lah sebab kita boleh belajar sebagai seorang doktor macam mana cara nak bercakap. Tapi dalam masa 1 jam ni memang kita tak akan faham. Kita tak boleh nak digest lah semua benda ni. Tetapi saya yakin dan percaya sebab benda ni menjadi satu keperluan untuk kita cakna, kita kena tahu. Dan semua orang tengah risau dan saya rasa kita ada 80, saya rasa dalam 90 orang pada malam ini boleh menjadi orang yang menyampaikan apa yang kita faham benda ini, dan saya yakin semua orang faham apa yang disampaikan oleh ataupun mesej yang disampaikan oleh doktor tadi memang jelas. Terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada Dr. Rohaya, dan memang saya sangat teruja lah dengan penyampaian. Saya rasa semua orang faham lah, mudah untuk kita faham. Dan daripada itu saya rasa ada beberapa soalan yang timbul daripada yang pertama ada soalan nak tanya kepada doktor, kenapa individu bawah 18 tahun ni tak boleh dapat vaksin, doktor? Sebenarnya sebelum ni tak ada kajian yang diorang buat tu, okay, yang asal, yang mula-mula pada peringkat awal tu hanya melibatkan orang yang berumur 18 tahun ke atas. Jadinya data yang data yang dah dikeluarkan tu adalah berdasarkan orang yang berumur 18 tahun ke atas. Tapi sekarang dah ada, okay, diorang dah ada data untuk yang umur bawah 18 tahun, 14 ke 18 tahun. Okay, dan kita dah diluluskan sebenarnya. Yalah, macam doktor cakap lah, benda ni baru kan. Jadi kita baru. Jadi ya, baru dalam beberapa hari ni lah. Baru beberapa hari ni je. Iyalah. Dan juga negara jiran kita, Singapura, okey, dah mulakan, okey, untuk vaksinasi untuk mereka yang berumur antara 12 ke 14 tahun ke 18 tahun ni,
This I think starting tomorrow. Esok diorang dah mula untuk yang berumur macam ni. Sebab data tu baru dapatkan, so memang dah lulus. Boleh Baik. bagi. Tapi kita akan ikutlah, insya-Allah. Okey. Kita masih lagi bertumpu kepada fasa 2 ni kan. Fasa ya. Itulah. Okey. Ya, jelas N Wardah, saya rasa dah terjawab soalan yang N Wardah tanya itu tadi. Kemudian doktor, soalan seterusnya, macam mana kita nak tahu doktor kesesuaian vaksin pada badan kita? Ada AstraZeneca, Pfizer, apa satu lagi, Sinovac. Macam mana kita nak tahu? Dia sebenarnya vaksin ni dia macam bukanlah kata kesesuaian kepada badan kita ke apa ke tidak. Actually kita boleh dapat mana-mana vaksin sahaja, tak kisahlah Sinovac ke AstraZeneca ataupun Pfizer, sebab dia punya kita nak dia punya yang end response itu yang penting, iaitu dia akan stimulate kita punya immune system dalam badan kita supaya hasilkan antibody. Itu yang paling penting lah sebenarnya. Jadi ketiga-tiga vaksin yang ada dekat negara kita sekarang ni memang respons dia tu memang kita akan dapat respons yang macam tu. Jadi tak kisahlah kalau kita dapat Sinovac ke AstraZeneca ke ataupun Pfizer. Okay, kalau kita tengok, kalau ada orang tanya, doktor yang ini 95%, yang ini cover sampai 90%, tapi Sinovac ni dia kata more than 50% je dia 50% saja. Okay. So sebenarnya sebabnya Pfizer ni adalah yang terawal. Okay, adalah yang terawal yang diluluskan dan yang terawal yang ada lah, okay, vaksin yang ada, okay, yang dapat dibuat, okay. Tapi masa tu kita punya kes COVID ni tak banyak lagi, okay, tak macam sekarang lah. Okay? Sekarang. Masa tu pada peringkat awal, baru-baru lagi. Jadi sebab tu dia punya, dan masa tu juga tak ada lagi kes-kes yang ada variant. Macam yang kita sekarang kita dengar kan, ada betul. variant. Ada variant macam-macam variant lah, Afrika, India lah kan, macam-macam kan. Okay, so because of ada this variant lah tu yang menyebabkan yang vaksin yang selepas-lepas tu, maksudnya yang agak lambat sikit keluar tu, dia punya effectiveness itu ada kurang sikit. Sebabnya yang mula-mula keluar ni dia memang purely memang virus tu dia sendirilah, dia belum lagi mutate, belum lagi jadi variant apa-apa. So that's why dia punya effectiveness tu cantik lah, about 95%. Jadi dengan ada variant baru ni macam mana doktor keberkesanan dia tu? So far daripada data tu memang untuk Pfizer dengan AstraZeneca, so memang dah proven memang boleh cover untuk untuk yang variant yang ada, yang kita kata ada 3 variant yang baru dekat ni kan, dan juga Sinovac pun coming soon lah. Dia dah complete dia punya upgrade. Dia pula cuma dia belum keluar lagi report, tapi kita dah dapat tahu memang boleh juga untuk gunaan untuk yang variant ni lah. Sebab tu kita perlu cepatkan kita punya vaccination. Kena cepat sebab sebelum variant-variant lain yang keluar yang lagi banyak apa lagi yang keluar. Sekarang ni dah pandai kacuk-kacuk pula kan. Iya. Kan, saya risau variant Hulk tadi yang doktor tunjuk. So jadi banyak variant ni kan, kalau dia dah mutate, dah ada kacuk pula yang Afrika Selatan ni pula dengan India lah sekarang kan. So dia akan jadi lebih kuat tau, dia lebih strong, dan kita tak nak lah benda tu jadi. Dan vaksin ada kebarangkalian ke doktor dia akan mutasi lagi selain daripada variant yang ada? Ada. Sebab tu kita perlu dapatkan herd immunity ni dengan cepat. Kita perlu stop cepat. Yes. Sebab kalau dia berlarutan memang risiko untuk dia macam virus ni dia nak survive kan? Dia nak survive. So how they survive is dia akan mengubahkan diri dia tu supaya orang tak dapat kenal dia macam tu. Jadi dia akan terus mengubahkan diri dia supaya orang tak boleh nak kenal dia. Jadi dia lebih detect dia. Yes. Dia bijak. Oh, menarik poin dia. Pandai bijak juga dia. Memang susu apalah dia. Okey, berapa lama vaksin boleh digest dalam badan doktor? Saya rasa doktor dah jawab ni tadi, tapi mungkin boleh ulang balik. Dia bukan digest lah, maksudnya bila once kita dah bagi vaksin tu, so macam katalah Pfizer dia based on mRNA. So mRNA ni memang dia akan bagi signal dekat badan kita supaya hasilkan spike protein. Spike protein tu bukan bagi penyakit lah. Spike protein tu dia mimik, menyerupai macam spike protein COVID-19 tu. So that
kita punya badan punya immune system kita akan respon hasilkan antibody terhadap virus COVID-19 tu. Ya. Okey, Dan so terima kasih. selepas dia dah bagi signal tu, so badan Aha. kita automatik, memang sel badan kita, mRNA tu hanya dia masuk, dia akan bagi signal kat badan kita supaya hasilkan ni, lepas tu dah habis kerja dia dah. Itu Dia je. stimulate sajalah, dia stimulate badan Stimulate je. kita Lepas tu untuk dah habis kerja dia, hasilkan sel badan antibody. kita, hasil badan kita, so sel badan kita akan musnahkan dia. Dah tak ada. Macam tu. Maknanya dia supaya secara semula jadilah untuk lawan virus tu. So maksudnya badan Yes. kita dah ada antibody ni so that kita protect diri kita lah. Yes, betul. Okay, itu soalan daripada IGG Suzana. Seterusnya daripada Kak Liza Yasin. Saya ada allergic yang diketahui je. Jadi adakah allergic test result ni boleh membantu untuk decide sama ada saya boleh divaksin atau tidak? Dia tahulah dia. Allergic pada apa? Allergic pada apa dia tak nyatakan dekat sini lah. Tapi dia kata dia tahu dia ada allergic test result. So mungkin apa langkah yang dia kena buat doktor? Okay, dia macam ni. Kalau selagi dia tak ada sejarah anaphylaxis, anaphylaxis ni yang alergi yang teruk lah sampai perlukan bantuan pernafasan, tu memang itu kita namakan anaphylaxis lah. Okay, selagi tak ada masalah alergik yang teruk seperti anaphylaxis tu, kita kata boleh ambil vaksin, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Okay. Terima kasih Kak Liza. Ni MZin, kenalan saya dah vaksin second dose. Sekarang kena COVID, masih dirawat di Sungai Buloh. Dan seorang lagi di MAEPS. Macam doktor cakap tadi kot. Saya rasa ni bukan soalan, dia cuma bagi tahu je ni. So maksudnya memang kita boleh dapat lah lagi virus penyakit tu boleh dapat. Boleh dijangkiti lagi lah. Boleh lagi, tapi dia severity-nya sangat rendah. So maksudnya rendah. Kadang-kadang tak ada simptom pun. Ya. Okey. Soalan daripada Aziza, doktor, COVID-19 selalu akan attack pada golongan yang berisiko tinggi. Jadi adakah golongan yang ada masalah respiratory boleh menerima vaksin? Contoh yang pernah buat bypass ke, angioplas ke dan yang berkaitan jantung. Boleh. Boleh Boleh, ya. Okey Aziza, thank you. Okey, apa beza efisiensi dan efisiensi pada clinical test on vaccine? Efisiensi, betul ke sebutan saya tu? Efisiensi. Maksudnya ada berapa banyak yang dia boleh dia punya berapa banyak dia boleh cover lah. Maksudnya berapa banyak protection yang dia boleh bagilah sebenarnya. How efficient is the vaccine lah. Tu yang tadi saya sebutkan tadi tu. Maksudnya 95% ke 80%, itulah numbers tu lah sebenarnya. Macam saya explain tadi lah. Baik. Banyak soalan ni doktor, makin banyak pula soalan saya terima ni. Macam mana ya? Daripada Azrul Johan, macam mana kes berlaku darah clot pada penerima vaksin? Ada clot berlaku. Macam mana? So dia macam ni, isu ni timbul dengan vaksin AstraZeneca kan. Okay, yang banyak cerita pasal clotting ni lah. So dia macam ni lah. Dia kisah dia, dia macam ni. Bila kita dijangkiti oleh penyakit COVID lah, kita pakai contoh lah kan. So kita akan hasilkan antibody dan juga kita immune response semua akan terhasil, dan juga sel darah putih kita juga akan terhasil jugalah. Okay, sama juga macam yang AstraZeneca ni, dia ada juga potential untuk berlaku maksudnya respons begitu. Tapi kalau kita tengok dia punya percentage bagi mereka yang dapat blood clot ni dengan selepas dapat vaksin AstraZeneca ni sangat rendah tau. Tak saya 0.04% sahaja. Kalau sangat rendah, 0.04%, sangat rendah. Lagi tinggi risiko untuk dapat blood clot ni bagi orang yang merokok. 4.6%. Kalau orang yang merokok boleh dapat risiko blood clot ni as high as 4.6%, tak silap saya. So lagi tak saya lagi tinggi daripada tu kot. Yang 4.6% ni adalah untuk orang perempuan kalau ada ambil pil perancang. Pun ada risiko untuk darah beku. So it's about 4% macam tu. So yang merokok ni lebih tinggi lah sebenarnya. So kalau dapat penyakit COVID ni, jangkitan COVID ni sendiri, dia punya risiko adalah 16.4% blood clot. Berapa kali ganda? Lagi tinggi kan?
Kalau bandingkan kalau you ambil vaksin AstraZeneca is about 0.04% sahaja risiko dia. Berbanding dengan you dapat jangkitan COVID tu, okay, risiko untuk you dapat darah beku tu adalah 16.4%. Jauh kan? Banyak kan? So lebih baik ambil lah. Okay. Mungkin juga orang yang dah apa yang ada blood clot tu dia mungkin ada history sakit sejarah. Mungkin ada masalah lain juga. Mungkin masalah lain lah. Yang masalah juga yang menyebabkan dia predispose. Okay, maksudnya untuk dapat darah beku tu jugalah. Okay. Kalau berlaku kematian atau hilang payah kekal, boleh claim apa-apa pada kerajaan ke? Ini mungkin doktor tak boleh jawab kot. Berlaku kematian atau hilang payah kekal, boleh claim daripada kerajaan ke? Boleh lah. Itu ada Dr. Khairi ada cakap itu. Itu saya Okay, and lagi sekali, jika dah dipanggil untuk appointment vaksin tapi tak hadir, vaksin individu tersebut dah tak boleh digunakan lagi. Boleh doktor jelaskan kenapa? Dah ada expired ke? Because vaksin ni dia perlu disimpan dalam suhu yang tertentu kan. Okay, so bila dikeluarkan tu, dia kena cepat-cepat kita bagi. Okay, tak boleh lah. Dah keluar tu nak simpan balik rosak lah dia. Rugilah. Rugi. Sebab tu kalau boleh, kalau dah dapat temu janji tu, datang. Pergilah. Kesian. Kesian lah orang lain yang betul-betul nak Lepas tu Pfizer pun vaksin tu mahal sebenarnya. Okay. So jangan bazir. Mahal lepas tu free pula tu nak bagi kan. Lepas tu tak datang. Itulah, mahal free lepas tu bagus jugalah tu kan. 95%. So ambil lah. Alright. Jika ada alahan daripada Syida, inhalant allergens yang teruk, bagaimana tu doktor? Alahan inhalant allergens. Dia punya definisi teruk dia tu macam mana? Kena tengok. Kita kena tanya dia lah. Selalunya kita balik lah. Kita kena interview lah. Selalunya definisi teruk dia tu macam mana? Adakah disebabkan menyebabkan bengkak-bengkak kulit macam kita panggil, kalau Melayu panggil apa, gegata kan? Kan macam mintat kan? Okay. Kalau sekadar yang macam tu je tak ada masalah, boleh proceed ambil vaksin sebenarnya. Unless kalau dia jadi susah nafas, susah nafas tiba-tiba bila dia sedut, dia kata inhalant kan, maksudnya dia kalau dia sedut tu tiba-tiba dia jadi susah nafas, oksigen tu mungkin tak boleh lah. Baik, ni daripada Abu Naim. Kalau saya dah ambil Sinovac dos 1, boleh tak kita ambil vaksin yang lain macam Pfizer ke dos yang kedua? Dia kena sama? Kena sama. Kalau 5 first dose Pfizer lah yang nombor 2 pun. Baik. Berapa kerap vaksin kena ambil? Berapa kerap? Dia ikut tengok jenis vaksin lah. Kalau Pfizer memang kena ambil 2 doses, 2. Kalau Sinovac pun 2, AstraZeneca pun 2. So yang ada kat negara kita sekarang ni semuanya 2 doses. Yang 1 dos tu yang Johnson & Johnson tu dia dekat US, tapi tu tak sampai kat Malaysia lagi lah. Tak sampai. That one dia 1 dos saja. Tapi macam saya cakap tadi lah, kemungkinan kita perlukan booster dose nanti, bukan sekarang lah, nanti. Sebab kita tak tahu berapa lama kita punya antibody ni boleh bertahan dalam badan kita. Macam contoh macam flu vaksin. Flu vaksin perlu diambil setiap tahun. Sebab virus influenza tu dia banyak jenis, so dia pun sama, dia boleh mutate, dia boleh berubah bentuk, so that's why kita perlu ambil setiap tahun. So sama juga macam ni, ada potensi lah untuk kita dapat booster. Ada potensi untuk booster. So ini menjawab soalan Azrul Johan lah, dia pun ada tanya lepas second dose akan datang, ada ke kena ambil vaksin booster. So dah menjawab lah Azrul. So kalau dah ambil tahun ini, adakah tahun depan kena ambil lagi doktor? Ni daripada Abu Naim. Itulah samalah jawapannya. Samalah jawapannya Okay, so saya rasa topik hari ini dan penerangan dan penyampaian yang disampaikan oleh Dr. Rohaya sangat menarik. Saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor, juga kepada Encik Isnon khususnya daripada MSU Medical Center yang saya rasa sangat-sangat memberi manfaat kepada kita. Jadi kita ada lebih kurang 90 orang lebih pada malam ini termasuk yang dalam FB. Mungkin kita semua perlu ambil tindakan ataupun sama-sama membantulah sebagaimana yang diberitahu oleh Dr. Rohaya tadi berkaitan dengan ada last soalan Razif. Razif, apa soalan tanya dong nak balik dah ni.
Sebab saya di Seremban ni, doktor. Saya di Seremban. So alhamdulillah lah Seremban okey. Dan Seremban pun baru jadi ahli Selangor. Ni yang saya tengah marah. So saya marah dengan kawan-kawan ke Shah Alam ni. Isnan, sorry Cik Isnan. Ni Cik Razif. Tak ada soalan. Okey. Jadi tak ada soalan. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Dr. Rohaya. Terima kasih kepada Cik Isnon. Terima kasih kepada MSU kerana yang berkongsi maklumat yang sangat penting yang saya kira semua orang perlu tahulah, perlu cakna tentang vaksinasi ni. Dan kita janganlah pula saya sangat suka dengan mitos yang saya nak tanya dah dekat doktor tadi, mitos pasal chip tu ada kan, memang dia dah keluarkan tu. So kita janganlah terpengaruh terberdaya, dan saya kira penerangan yang disampaikan oleh doktor tu tadi sangat-sangat jelas. Dan mungkin kalau kita tak faham pun tentang biologi punya term